Tidak ada penipuan, saya tidak membuat fitnah, saya tidak menipu, saya tidak mencipta apa-apa perkara pun, hanya melalui penilaian daripada penulisan Kapten Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Sedang kita sibuk untuk membuang undi, sibuk dengan pilihan raya umum yang ke-15, sibuk nak tahu siapa yang akan menang dan sebagainya. Kapten Hafiz Firdaus Abdullah, dia sibuk membuat video tentang Dr. Haris. Jadi tak apalah, saya layan apa yang beliau komen itu dan saya akan menjawab video beliau, memberi penerangan, bukan menjawablah, memberi penerangan kenapa saya mengatakan Kapten Hafiz cuba menipu, walaupun beliau kaitkan kata-kata saya tu dengan Imam Abu Syamah. Tapi tak apa, kita tengok betul ke yang saya katakan itu kena pada Imam Abu Syamah itu. Dalam kes saya ni, saya lihat bagaimana Kapten Hafiz cite ataupun menyebut kata-kata saya dan membuat assumption apa yang dimaksudkan dengan kata-kata saya. Sebagai contoh, saya tulis dekat sini, ini kata-kata saya. Saya cakap macam ni, kata-kata saya. Kemudian dia buat assumption, sangkaan, assumption. Ini kata-kata saya maksud lain, dia assume macam lain. Memang bila ada macam ni, memang kita dah tak boleh nak bahas lagi lah, sebab semuanya assumption. Saya kata A, dia assume Z. Saya kata B, dia assume Y. Jadi habis lah. Sebab saya tengok cara Kapten Hafiz ni memang banyak yang macam ni. Hampir semua perkara ketika dia membahas atau mengulas tentang Imam Ar-Ramli, Imam As-Subki pun sama juga. Sama juga. Dia contoh, sebagai contoh, salah satu daripada yang dia assume adalah apabila menggunakan dalil tentang tawasul, Imam Ar-Ramli ataupun Imam As-Subki, dalil mereka berbeza tentang tawasul. Mereka setuju membolehkan tawasul, tapi dalil yang digunakan berbeza. Apa yang diassume oleh Kapten Hafiz, memandangkan dalil ini berbeza, maksudnya amalan datang dulu. Dalil tu, mereka cari dalil untuk membenarkan amalan yang lama yang mereka buat. Siapa yang dengarlah, tapi itu assumption. Dia assume. Dia tengok dalil berlainan, dia assume, sebab amalan datang dulu, dalil ni datang kemudian. Mereka mencari dalil untuk membenarkan amalan. Itu kan satu assumption. Kemudian dia membuat ulasan berdasarkan assumption. Itu falasi lah. Semua, hampir semua. Jadi apabila beliau menyebut, membaca, beliau transkrip kata-kata saya dan membaca, kemudian beliau assume. Semua yang dia assume ni bunyi benar, tapi jadi orang ramai yang terpedaya lah. Kata, maksud dia macam tu, salah lah Dr. Haris. Jadi macam mana saya nak mempertahankan setiap kata-kata macam tu? Memang tak boleh lah, memang saya gagal lah. Kapten Hafiz menang lah, bab tu memang hebat. Selain daripada tu, kita tengok bagaimana Kapten Hafiz sehingga penulisan dalam community post yang mana dipost oleh digital marketer saya, sebab kita tengah sibuk masa tu pilihan raya kan, kita tak check, dia post, kita bagi direction, dia post, dan bila saya ada masa untuk semak, tengok ada kesilapan, saya pun edit tentang nama imam tu, Imam Abu Syamah tu, tapi dah terlambat. Kapten Hafiz dah pick up benda tu dan dia pun terus mengatakan, tengok ada kesilapan, saya memang tak tahu bahasa Arab. Sedangkan benda tu common sense, logik, sebab dalam buku Kapten Hafiz sendiri pun ada tulis dalam bahasa Malaysia, Imam Abu Syamah. Jadi dia tulis dalam bahasa Malaysia, takkan boleh fikir, benda yang boleh fikir, perkara yang takkan boleh silap, takkan nak kata saya tak tahu bahasa Malaysia pula kan. Jadi benda tu common sense yang perlu sedikit pemikiran mengatakan ini penulisan sama ada oleh Dr. Haris ataupun oleh orang yang tidak tengok buku penulisan Kapten Hafiz pun. Jadi boleh tersilap, tak tahulah sebab apa kan. Tapi saya salah jugalah sebab saya semak lambat. Saya tak semak dulu sebelum dipublish. Jadi tak apalah. Jadi sehingga bab tu pun dipergunakan oleh Kapten Hafiz untuk menembak saya. Macam mana saya nak melawan? Dia tidak berhujah atas dasar ilmiah. Perkara-perkara yang saya sebut tu tidak berhujah.
item yang ataupun video yang saya ulas tentang dia menambah perkataan agama di dalam terjemahan kata-kata Imam Syafi'i pun dia tak respon. Habis dia menggunakan konon saya tak boleh cakap bahasa Arab dan sebagainya. Mungkin dia nak mengelirukan pendengar bahawa apa yang saya komen di dalam video tersebut adalah salah saya lah sebab saya tak tahu bahasa Arab. Jadi saya mengatakan dia tambah agama di dalam terjemahan tersebut, dia tambah perkataan itu adalah sebab saya yang tak faham. Jadi video saya di dalam ulasan ataupun semakan buku Kapten Hafiz yang saya mengatakan bahawa terdapatnya unsur ataupun penipuan, kemungkinan nak menipu pembaca itu ada sebabnya. Sebab saya menggunakan pengalaman, pengetahuan berdasarkan kepada satunya tentang penulisan akademik. Saya guna penulisan akademik. Yang keduanya adalah pengalaman untuk mengenal pasti scammers. Jadi itu bukanlah pengetahuan tentang agama, bukanlah pengetahuan tentang bahasa Arab, bukan pengetahuan tentang nahu dan sebagainya. Itu pengalaman kita kena scam, mengenali scammers. Sebab kita dah pernah kena scam dulu, orang pernah menipu kita. Jadi kita boleh nampak pattern-pattern orang nak menipu ni, kita boleh identify. Jadi saya memberi penerangan bahawa kita tengok macam ni, kita tengok macam ni, itu tandanya dia cuba nak menipu. Jadi saya akan beri penerangan yang lebih terperinci kenapa saya kata Kapten Hafiz nak scam, nak scam di dalam bukunya, nak menipu. Tapi terpulang kepada anda lah, itu apa yang saya lihat. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang mana ini daripada kisah sebenar. Kisah benar, linknya saya letak dalam description box, anda boleh tengok dan bolehlah nak memberi penerangan jika saya silap. Yang mana seorang individu di ATM machine ni, penipuan ataupun scamming yang cuba dilakukan oleh seseorang di ATM machine. Si A ni berada di ATM machine dan si B pun berada di sana. Si A dia nak keluarkan duit. Dia dah sampai ke ATM machine nak keluarkan RM. Dan si B ni bila nampak si A dekat ATM machine ni, dia pun approach si A ni, dia nak minta tolong dekat si A. Dia kata kepada si A, dia kata boleh tolong keluarkan duit bagi pihak dia tak? Sebab dia kata kad dia kena telan. Okey. Jadi bila kad dia kena telan dan dia perlu nak guna duit cepat. Jadi dia nak minta si A ni tolong keluarkan duit lah. Dia akan transfer lah duit kepada si A ni. Dia transfer melalui online, melalui phone, melalui online. Dia transfer 500. Okey. Dia nak minta si A ni tolong withdraw bagi pihak dia. Withdraw bagi pihak dia 500, kemudian bagilah kat dia 500 tu. Jadi dia nak transfer duit kepada si A dan si A ni tolong keluarkan 500 tu dan bagi kepada dia. Mudah kan? Tak ada masalah pun. Transfer ni, kemudian tengok, okay, dia pun transfer. Dia pun transfer menggunakan online transfer kepada si A. Dia tunjuk slip transfer. Kan, dia tunjuk slip. Dia tunjuk, okey tengok, dah transfer dah duit sebanyak 500 kepada si A. Dah transfer, dia tunjuk slip ni. Jadi si A pun tengok slip, oh nampak okey dah transfer. Tapi si A ni dia bijak sikit. Dia check balance. Dia check balance, provided dia tahulah berapa banyak balance sebelum ni. Dia tengok ada tambah 500, dia check. Okey, dia check, tengok tak masuk lagi. Tak ada pun 500 masuk lagi. Sebab immediate kan. Jadi dia pun cakap, oh mungkin banking proses tak transpired lagi dekat ATM machine. Nanti akan ada lah mungkin proses ambil masa dan sebagainya. Tapi dia dah transfer. Dia tengok slip dah transfer ni. Boleh tak keluarkan dulu. Nanti akan ada lah tu dalam account. So bila si A ni dia lebih bijak lagi. Dia tengok dekat transfer slip ni, dia tengok kat transfer slip ni, dia nampak satu notis ataupun penulisan kat sini, dia kata accepted. Kan? Jadi dia bukan successful sebab ada dua kan, tengok jenis bank lah. Ada bank yang tulis successful, maksud dia dah transfer lah. Yang accepted maksud dia mengambil yang dia guna ada tempoh floating tu 2-3 hari kan. Jadi dia tengok sini accepted ni bukan successful.
Maksud dia 1 atau 2 hari lagi baru dapat. Takkan dia sekarang nak keluarkan duit untuk bagi. Nampak tak? Jadi dia dah nampak ni macam ada sesuatu tak kena. Itu mengidentify scammers. Jadi dia dapat identify, ada yang tak kena ni. Ada yang tak kena tentang benda ni. Jadi mungkin si B ni nak scam dia. Nampak tak? Itu identify scammers. Dia ada ilmu-ilmu untuk mengenal pasti keberangkalian seseorang tu nak scam. Benda-benda yang tak perlu ataupun tidak memerlukan pengajian yang terperinci ataupun pengajian yang spesifik tentang banking untuk tahu. Nampak tak? Jadi tapi jika kita tanya kepada CB, kenapa kau transfer bukan immediate? Kenapa kau ambil 1-2 hari? CB ni dia tak akan kata dia nak scam. Dia akan kata, takkan aku nak transfer immediate. Kalau aku transfer immediate, tiba-tiba masuk dalam akaun si A ni dia tak bagi duit. Dia tak mau keluarkan duit bagi balik. Macam mana? Duit dah transfer dekat akaun dia. Macam mana? Dia nampak? Bila tanya si B ni, dia boleh memberi jawapan. Kalau bagi orang yang fikir logiknya, betul juga kan? Betul juga kalau dia transfer immediate masuk, successful dah masuk dalam akaun si A. Kalau si A ni tak keluarkan duit untuk bagi balik kat dia, macam mana? Nampak ada jawapan. Walaupun orang yang kita nampak sebagai kita insan biasa ni akan nampak macam Mamat ni nak tipu lah. Sebab dia tidak transfer immediate. Dia transfer 1-2 hari lepas dah bagi duit, kemudian dia cancel transfer tu. Dia dapat 500. Tapi kalau kita tanya dia, dia kata, takkan aku transfer terus kan si A ni dia tak bagi duit 500 tu dekat aku balik, macam mana? Nampak tak? Jadi itulah cara kita nak identify. Kita nak identify keberangkalian si B ni nak scam. Jadi kita pun bagi tahu je lah. Kau tengok ada tanda-tanda dia nak scam ni. Benda-benda macam ni. Pattern macam ni adalah pattern orang-orang yang nak scam. Jadi kita boleh identify dan nampak. Tapi bila kita tanya si B tadi, kalau kita percaya kata si B tu, dia kata si A yang mungkin nak scam dia. Dia yang asal nak scam, kemudian dia pusing pula cerita kata si A yang mungkin nak scam dia. Tapi yang paling peliknya, ada orang pula yang akan percaya kata-kata si B yang scammers ni. Jadi dalam kes buku Kapten Hafiz ni, benda macam tu yang saya sampaikan kepada anda semua. Ada ciri-ciri seseorang yang nak scam, nak menipu. Jika salah, jika anda tidak percaya, itu tidak ada masalah bagi saya. Saya hanya memberitahu jika anda nampak seseorang yang transfer duit, dia hanya tulis accepted. Hanya tulis accepted. Bukan successful. Jadi keberangkalian ni, dia menipu. Dia hanya tulis accepted. Saya bagi tahu. Saya memberitahu, jika anda tak percaya, anda masih nak bagi lagi 500 kat dia, nanti tunggu lagi 2 hari, benda yang accepted tu akan masuklah dalam akaun anda. Itu terpulang kepada anda. Sama kes dengan Kapten Hafiz. Saya bagi tahu buku dia ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri seseorang yang nak scam, nak menipu. Tapi Kapten Hafiz sangat hebat. Dia boleh tai chi macam cerita Cina tu, tolak penerangan saya tu seolah-olah kena kepada Imam Abu Syamah pula. Macam mana saya nak berdebat dan berbahas dengan orang yang macam ni? Terror sangat. Sehingga kan ramai yang terpercaya dengan apa yang beliau kata, dan komen di dalam video saya mengatakan penerangan Kapten Hafiz sangat jelas. Memang hebat Kapten Hafiz tu. Jadi saya terpaksa memberi penerangan semula untuk menjelaskan dengan lebih terperinci kenapa saya katakan ada ciri-ciri ataupun saya katakan apa yang ditulis itu ada unsur penipuan dan scammers. Kita tengok video ini dan anda boleh letakkan komen anda di dalam komen box dan kita tengok, dan insya-Allah saya akan respon semampu boleh. Okey, kita tengok ni, semoga anda terbuka minda dan terima dengan hati yang terbuka. Tidak ada penipuan, saya tidak membuat fitnah, saya tidak menipu, saya tidak mencipta apa-apa perkara pun, hanya melalui penilaian daripada penulisan Kapten Hafiz untuk anda buka minda dan perhatikan apa yang saya cakap. Saya tidak memaksa anda untuk mempercayai apa yang saya kata. Cuma perhatikan penulisan Kapten Hafiz tu. Saya tidak menipu, saya tidak membuat cerita, saya tidak memfitnah. Kita tengok ni.
Isu ini bermula apabila saya menerima cabaran daripada beberapa orang di dalam video-video saya untuk membuat semakan terhadap buku Kapten Hafiz. Jadi saya membuat semakan terhadap buku itu dan saya dapati beberapa perkara yang telah saya membuat ulasan dan saya letakkan linknya di dalam description box dan juga comment box untuk anda lihat dan nilai sendiri. Salah satu perkara yang saya komen adalah tentang terjemahan Kapten Hafiz yang mana ada sedikit berbeza daripada kata-kata Imam Syafi'i yang asal. Terutama dalam bab ini kita tengok dekat sini yang bahasa Arabnya Imam Syafi'i mengatakan kitab dulu dan Kapten Hafiz terjemah sebagai Quran. Itu tak ada masalah. Atau Imam Syafi'i mengatakan atau sunnah. Sunnah diterjemah oleh Kapten Hafiz, okey, tak ada masalah. Imam Syafi'i seterusnya mengatakan au asar. Tapi Kapten Hafiz letak terjemahan ijma' dulu. Kemudian Imam Syafi'i baru meletakkan ijma' itu sebagai akhir. Susunan akhir. Kitab, kemudian sunnah, kemudian asara, kemudian ijma'. Tapi Kapten Hafiz dia punya susunan adalah Quran, sunnah, ijma' dulu baru asar. Ijma' diletakkan antara sunnah dan asar. Kenapa perbezaan ini bagi saya adalah sesuatu yang besar bagi buku Kapten Hafiz? Saya terangkan di dalam video yang linknya saya letakkan di dalam description box. Tapi di video ini saya nak terangkan kenapa saya kata Kapten Hafiz sengaja meletakkan ijma' dekat tengah tu, bukan kesilapan terjemahan. Sebab saya lihat pattern. Saya lihat pattern di dalam page yang sama dalam paragraf seterusnya. Okey, nanti kita tengok. Tapi sebelum tu saya nak menunjukkan bahawa Kapten Hafiz mengambil kata-kata Imam Syafi'i ini yang dikatakan dalam susunan ini daripada seperti yang Kapten Hafiz letak dalam nota kakinya adalah dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Syafi'i. Okey. Jadi saya dah semak di dalam Manaqib Al-Syafi'i ini dan saya dapati kata-kata yang dalam bahasa Arab susunan ini adalah betul. Memang susunan begitu. Kitabah, Al-Sunnah, kemudian Asara, kemudian Ijma'. Dan terjemahan ini boleh dipersoalkan lah. Mula-mula kita boleh lihatlah sebagai kesilapan minor. Tapi tak apa. Kalau ini sahaja yang diletakkan dekat sini, kita boleh kata kesilapan. Tak apa. Tapi kita tengok pattern seperti yang saya sebut tadi. Pattern dalam page yang sama, paragraf seterusnya. Kita lihat bagaimana Kapten Hafiz cuba menimbulkan soalan yang penting katanya kan. Jadi Kapten Hafiz cuba menerangkan tentang perkataan ijma' ini, perkara ijma' ni. Kita lihat dekat bawah ni paragraf seterusnya. Kapten Hafiz letak sekali lagi, dia tulis ini, demikian juga jika sesuatu perkara yang baru itu selari dengan Al-Quran, sunnah, ijma' generasi salaf. Nampak tak? Asalnya Imam Syafi'i meletakkan ijma' akhir lah, ijma' saja, tak ada tulis pun ijma' generasi salaf atau sebagainya. Tapi diterjemahkan ijma' in between sunnah dan asar. Kemudian dekat bawah Kapten Hafiz tulis lagi ijma' generasi salaf. Kemudian Kapten Hafiz letak dekat bawah sini, dekat nota kaki dia mengatakan saya berpendapat ijma' atau kesepakatan yang dimaksudkan oleh Al-Syafi'i ialah ijma' generasi salaf. Nampak tak? Jadi bila susunan itu ditukar, tertukar atau bagaimana yang anda fikir, tak ada masalah, tak sama dengan seperti asal kata-kata Imam Syafi'i. Kemudian diletakkan di tengah itu, kemudian ada pula paragraf seterusnya mengatakan bahawa ijma' itu adalah ijma' generasi salaf. Kemudian ada pula pendapat sendiri yang mengatakan bahawa ijma' yang dimaksudkan, dia lebih tahulah dalam kepala Imam Syafi'i bahawa ijma' yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah ijma' generasi salaf. Nampak tak pattern dia? Kalau tak disebut tentang perkara-perkara ijma' ataupun penerangan tentang ijma' di dalam paragraf seterusnya, kita boleh anggap okeylah, minor lah, boleh tolak tepi. Okey. Kemudian apabila Kapten Hafiz nak menjawab, Kapten Hafiz mengatakan bahawa susunan itu adalah susunan daripada Imam Abu Syamah di dalam kitab ini lah, dalam kitab ini. Okey, tak apa. Dia mengatakan macam tu dengan berbagai twist, spin dan belitan. Okey, itu tak apa. Itu boleh diterangkan seterusnya dalam video ini. Cuma saya nak mengatakan bahawa, nak memberi tahu, nak memaklumkan bahawa kitab ini ditulis oleh Imam Abu Syamah ni. Jika kita lihat, Imam Abu Syamah lahir 100 tahun lebih, hampir 150 tahun lebih
selepas Al-Bahaki ni 458. Maksud dia kitab yang ditulis oleh Imam Abu Syamah ni kemudian lah. Kitab yang kemudian. Yang mana apa yang ditulis dalam tu dirujuk juga oleh Imam Abu Syamah daripada Al-Bahaki. Okay? Jadi Al-Bahaki ni dulu. Jadi kata-kata Imam Syafi'i di dalam Al-Bahaki Manaqib Asy-Syafi'i ni adalah dulu yang sebenar. Okay? Nanti kita tengok apa yang ditulis di dalam kitab Imam Abu Syamah ni dan saya akan beri penerangan. Tapi kita tengok dekat sini dulu. Kita tengok sini kotak. Dekat tengah-tengah kitab ini ada tertulis bahawa kitab ini telah disemak dalam beberapa versi, telah diperbetulkan dan perbezaan salinannya telah disahkan. Nampak tak? Ada orang telah mengesahkan kitab ni. Bukan sekadar tulis kitab, kemudian publish terus. Imam Abu Syamah sendiri pun dia menerangkan bahawa versi ini telah diperbetulkan dan perbezaan salinan telah disahkan. Okay, takkan saya nak baca bahasa Arab kan, tak guna pun nak tunjuk macam baguslah kan, boleh baca bahasa Arab. Padahal kita faham lah nak baca, nak tengok bahasa Arab ni semua kita faham. Tapi tak naklah nak tunjuk semata-mata nak bagi orang impress, konon-konon boleh baca Arab kan. Okey, sini saya terangkan sahaja bahawa maksudnya dekat sini adalah penulisan ini telah disahkan salinannya. Jadi kalau kita tengok buku Kapten Hafiz ada ke? Di mana-mana muka surat pun sebanyak 400 lebih tu, Kapten Hafiz menulis bahawa, mengatakan bahawa buku Kapten Hafiz tu 90 pelajaran tentang bid'ah itu telah disahkan oleh sesiapa. Ada tak? Tak ada. Kitab Imam Abu Syamah sendiri pun ada tulis bahawa kitab ini telah disahkan. Okey, itu satu perkara. Nanti saya terangkan kenapa saya mengatakan sengaja itu. Kita tengok perbezaan antara kitab Abu Syamah ni dengan apa yang ditulis oleh Kapten Hafiz yang boleh kita nilai sebagai disengajakan oleh Kapten Hafiz. Kita tengok seterusnya ya. Ini adalah page ke-20 daripada kitab tersebut. Kitab Abu Syamah itu yang mana Kapten Hafiz mengatakan dia keluarkan daripada kitab Imam Abu Syamah susunan tersebut. Jadi apa perbezaan apa yang Kapten Hafiz tulis ni dengan kitab Imam Abu Syamah? Okey, satunya Imam Abu Syamah ni dia hanya tulis tentang kata-kata, cite ataupun merujuk kalam Imam Syafi'i ini di dalam paragraf ni sahaja. Di dalam paragraf ni dan seterusnya disambung. Lepas Imam Abu Syamah menulis apa yang Imam Syafi'i cakap, dia sambung tentang kerahmatan Ramadan. Ramadan itu bulan yang mulia dan sebagainya, bulan rahmat dan sebagainya. Sambung terus. Tak ada menerangkan tentang apa yang dimaksudkan oleh ijma', ijma' zaman salaf sahaja atau sebagainya. Tak ada. Dan kita lihat bagaimana Imam Abu Syamah tulis dan bagaimana Kapten Hafiz tulis. Kita tengok dekat sini ya. Kapten Hafiz dia menulis bahawa kriteria yang disebut oleh Al-Syafi'i rahimahullah. Kapten Hafiz terus tulis bahawa ini adalah kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Okey? Dan apa yang disebut oleh Imam Abu Syamah, dia sebut macam ni. Wa qala ar-Rabi' wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, baru sambung dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu. Maksud dia dekat sini dia tulis dulu bahawa dikatakan oleh Rabi', dikatakan oleh Imam Syafi'i. Maksud dia Rabi' ni yang kata Imam Syafi'i kata. Faham tak? Jadi Rabi' ni adalah student ataupun pelajar Imam Syafi'i. Dan dia tulis dekat sini Rabi' ni yang kata Imam Syafi'i kata. Macam tu. Kita tengok apa yang Kapten Hafiz tulis. Kapten Hafiz terus tulis berdasarkan kriteria yang disebut oleh Syafi'i rahimahullah. Nampak tak? Ada perbezaan tak kat sini? Perbezaan dari segi intellectual, keilmuan tu. Sepatutnya kalau Kapten Hafiz nak mengatakan dia mengambil kalam ini daripada kitab Imam Abu Syamah, dia patut tulislah sebab tadi dia tulis dikeluarkan daripada Al-Bahaki Manaqib Asy-Syafi'i. Kemudian dekat sini dia tulis pula, dia tak tulis. Bukan dia tulis, dia tak tulis. Dia tulis kata-kata Imam Syafi'i ini, tapi dia tak tulis pula dikeluarkan daripada buku ataupun kitab Imam Abu Syamah, tak tulis pula.
Tiba-tiba kemudian dia buat susunan. Okey, sebab dia tengok dekat sini susunannya adalah bersamaan dengan terjemahan yang tadi kan. Kemudian dia buat dekat sini. Kitabah au sunnah au ijma' au asar. Sama kan? Sama macam yang diterjemah tadi. Tapi sini kita tahu bahawa apa yang ditulis oleh Imam Abu Syamah ni, seperti yang disebut tadi, beliau juga merujuk kepada Al-Baihaqi. Dia rujuk dekat kitab tu juga dan dia letak dekat sini dan dia tidak menerangkan, mengassume, membuat sangkaan, membuat persepsi tentang apa yang dimaksudkan oleh ijma', oleh asal. Tak membuat persepsi apa pun. Kemudian daripada situ dia terus memberi penerangan tentang perkara yang lain. Tak sama dengan Kapten Hafiz. Tengok kembali dekat sini perbandingannya. Kita tahu tadi Imam Abu Syamah tidak ada lagi citation ataupun rujukan terhadap kalam yang sama tapi disusun macam lain pula. Tak ada, satu je rujukan terhadap kalam Imam Syafi'i tersebut. Berbeza dengan Kapten Hafiz. Kapten Hafiz dah jumpa, dah gunakan kalam yang asal daripada Manaqib Al-Syafi'i. Dah gunakan yang dikeluarkan daripada Al-Baihaqi. Yang betul tu, yang susunan yang betul tu dah dikeluarkan. Tapi kita lihat bagaimana susunan yang betul, yang asal betul tu dah disusun sebagai ijma' di tengah. Susunan asal yang betul tu, yang asal yang ditulis oleh Rabi' tu, pelajar Imam Al-Syafi'i tu, yang asal tu, diterjemah dengan susunan macam ni. Ini pattern, saya nak tunjuk pattern. Kenapa saya mengatakan bahawa sengaja? Sebab Kapten Hafiz dah jumpa dah satu kalam Imam Syafi'i yang asal dengan susunan macam ni. Dah jumpa dah. Berbeza dengan Imam Abu Syamah, dia tak rujuk, tak ada pun kalam Imam Syafi'i yang disusun asalnya kitab, sunnah, asar, kemudian ijma' dulu. Dia adalah dah letak di dalam kitabnya susunan macam ni dulu, kemudian keduanya baru dia berubah. Tak ada. Tak ada perkara macam tu berlaku dalam kitab Abu Syamah. Jadi, Kapten Hafiz pula berbeza. Sebab dah ada dah susunan yang betul tu. Faham tak? Saya ulang banyak kali sebab nak bagi anda faham. Kenapa patternnya boleh mengatakan bahawa sengaja. Sebab dah jumpa, dah guna susunan macam ni yang asal daripada Al-Baihaqi. Yang asalnya dah jumpa. Kitab Imam Abu Syamah tu kemudian dia pun ambil daripada yang asalnya. Kemudian ditulis macam mana kita tak tahu pada keadaan itu. Tapi dah Kapten Hafiz dah jumpa yang asal susunan betul dan diterjemah dengan cara tak betul. Terbalik kan, dia ubah susunan. Kemudian ada pula persepsi ataupun pendapat, assumption, sangkaan bahawa ijma' itu adalah ijma' generasi salaf saja. Nampak tak? Ada pula assumption tersebut diletakkan di dalam bukunya dan tulis pula saya berpendapat ijma' itu adalah kesepakatan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah ijma' generasi salaf. Ada pandangan macam tu nak diletakkan oleh Kapten Hafiz di sini. Nampak tak? Dia ada benda yang dia hendak orang percaya. Jadi dia letak perkara itu sebab dia nak letak naratif bahawa ijma' itu adalah ijma' generasi salaf sahaja. Dia ada persepsi ini nak diletakkan di dalam bukunya. Kemudian barulah dia guna kata-kata Imam Syafi'i yang mana ditulis oleh Imam Abu Syamah dengan susunan yang bersesuaian dengan apa yang dia dah terjemah dahulu. Dia dah terjemah susunan ijma' di tengah kan. Jadi dia guna benda kata-kata yang susunan yang bersamaan dengan dia. Sedangkan dia dah jumpa dah susunan ijma' ujung. Nampak tak? Nampak perbezaan dengan apa yang Imam Abu Syamah tak? Nampak tak? Jadi memang hebat Kapten Hafiz. Sebab Kapten Hafiz boleh tepis apa yang saya kata tu, pergi dekat Imam Abu Syamah dan orang yang mendengar semua pun terpedaya dan terpercaya. Jadi ini adalah pattern yang saya sebut tadi, pattern untuk mengenal pasti seorang scammers. Orang nak menipu anda. Kita tengok pattern dia. Jangan nak nilai bahawa dia kata Imam Abu Syamah letak susunan macam tu, maka apa saya kata kena pada Imam Abu Syamah. Bukan, tak sama. Sebab kita sedang menilai
buku tulisan Kapten Hafiz yang mempunyai pattern bahawa asalnya dah jumpa susunan betul, dah gunakan pun, kemudian diterjemahkan dengan cara yang bersesuaian dengan minda dia letak ijma' kat tengah, kemudian dia letak pula ijma' generasi salaf, entah datang daripada mana, dan dia kata itu pendapat dia. Dia nak menegaskan pendapat dia sendiri, kemudian barulah dia gunakan apa yang ditulis di dalam kitab Abu Syamah yang kemudian kenapa dia tak guna kata-kata Imam Syafi'i yang asal yang ditulis oleh murid Imam Syafi'i itu sendiri. Kenapa dia tak guna benda yang dia dah jumpa, yang asal, yang lebih lama daripada kitab Imam Abu Syamah. Nampak tak? Jadi itu penilaian saya yang mengatakan bahawa Kapten Hafiz sengaja nak scam pembaca dia. Itu sebablah saya tengok pattern tersebut. Saya bukan literal hanya pandang macam tu dan sangka oh ni kan, kita kena nampak keberangkalian orang nak scam, kita kena nampak. Jadi demi nak bersangka baik kepada Kapten Hafiz, kita boleh letak dua situasi lah. Satunya, jika memang Kapten Hafiz sengaja buat macam tu, memang satu perbuatan jahat lah, perbuatan jahat. Tapi jika sekiranya orang mengatakan itu hanya kesilapan Kapten Hafiz dalam menterjemah, jika tidak sengaja, jadi ia juga adalah suatu yang cuai atau jahil dalam penyampaian ilmu. So, mana satu pun adalah sesuatu yang tidak baik untuk anda ikuti. Jika memang sengaja, memang anda akan terpengaruh dengan kesengajaan beliau, maka anda akan terpengaruh dengan apa yang cuba dia sampaikan mengikut kepala dan mindanya sendiri. Tapi jika dia tak sengaja, maksudnya dia cuai ataupun beliau jahil dalam penyampaian ilmu. Jadi apa yang dia sampaikan di dalam mana-mana video, di dalam mana-mana buku, penuh dengan kecuaian dan juga kejahilan. So yang mana satu? Adakah sengaja memang perbuatan jahat dengan niat jahat untuk mengelirukan orang, atau memang cuai, jahil dalam menyampaikan ilmu dan tidak amanah untuk menyemak dan memberikan bukunya untuk disemak oleh orang-orang yang lebih ahli sebelum diedarkan kepada publik. Okey, anda timbang-timbangkanlah dan fikir-fikirkanlah apa yang saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.